Ketika mangsa diikat, mangsa telah ternampak seseorang. Dia kemudian ingin meminta bantuan dari orang tersebut. Mangsa cuba menendang-dendang pintu namun tidak berhasil. Malangnya, mangsa tidak dapat menarik perhatian orang tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, 4 orang rakan berkumpul dan merancang sesuatu. Mereka merancang untuk melakukan satu rompakan. Rancangan mereka bukanlah untuk merompak kedai emas, bank maupun rumah, tetapi mereka ingin merompak teksi. Ya, sesuatu yang mungkin tidak pernah atau jarang kita dengar. Pada hari itu, mereka bersepakat untuk melihat mana-mana teksi yang lalu di hadapan mereka. Mereka memilih teksi secara rawak dan akan merompaknya. Mereka kemudian melihat sebuah teksi yang menarik minat mereka dan berpotensi untuk dirompak. Mereka kemudian menahan teksi tersebut dalam keadaan normal seperti penumpang menahan teksi. Setelah teksi berhenti, mereka semua naik teksi tersebut dan memberitahu kepada pemandu teksi yang mereka ingin pergi ke satu tempat. Tempat yang mereka ingin pergi itu merupakan sebuah tempat terpencil. Pada ketika ini, tiada apa-apa yang mencurigakan berlaku dan semuanya dalam keadaan normal antara pemandu dan penumpang. Setibanya mereka di destinasi yang dituju, 4 sekawan iaitu suspek tiba-tiba menyerang pemandu teksi tersebut seperti apa yang telah dirancang mereka. Setelah diserang, pemandu teksi iaitu mangsa diikat dan kemudian dialihkan ke tempat duduk penumpang bersebelahan dengan tempat duduk pemandu. Salah seorang dari suspek kemudian bergerak ke tempat duduk pemandu lalu memandu teksi tersebut. Ketika teksi dipandu suspek, mangsa telah ternampak seseorang. Mangsa ingin meminta bantuan dari orang tersebut dengan cara menendang pintu penumpang hadapan teksi namun tidak berhasil. Malangnya, orang tersebut tidak perasan akan tindakan mangsa itu. Mangsa mula meronta-ronta untuk menyelamatkan diri. Mangsa menendang cermin hadapan dan juga cermin sisi penumpang teksi. Melihatkan keadaan yang semakin panik, suspek dengan tiba-tiba memberhentikan teksi di satu tempat. Pada saat inilah perkara yang menyayat hati mula berlaku. Kerana geram dengan tindakan mangsa yang meronta-ronta, kesemua suspek mula bertindak ganas. Suspek utama kemudian bertindak menumbuk mangsa beberapa kali di muka. Suspek lain yang berada di tempat duduk belakang mula keluar dari teksi. Mereka kemudian menendang kaki mangsa dan terus menumbuk mangsa bertalu-talu. Mangsa yang pada ketika itu berada di tempat duduk penumpang hadapan telah dialihkan oleh suspek. Mangsa telah dibaringkan di tengah-tengah teksi. Mangsa pada ketika itu dalam keadaan bahagian muka dan badannya berada di tempat duduk belakang, manakala kaki mangsa pula diluruskan sehingga ke tempat duduk hadapan teksi. Teksi kemudian dipandu semula oleh suspek menuju ke suatu tempat. Ketika dalam perjalanan, suspek utama telah bertindak di luar jangkaan. Suspek utama bertindak mengambil tali pinggang keledar di bahagian tempat duduk belakang teksi dan kemudian menjerut leher mangsa. Mangsa didapati tidak bernafas kira-kira 30 minit kemudian. Suspek yang memandu teksi mula membawa teksi menuju ke tempat yang sunyi. Setelah teksi diberhentikan, kesemua suspek mengangkat badan mangsa dan meletakkan mayat mangsa di dalam but kereta. Teksi kemudian dipandu semula oleh suspek menuju ke suatu tempat. Setelah mereka tiba di tempat tersebut, suspek utama mula menggali sebuah lubang. Mayat mangsa kemudian ditanam di dalam lubang berkenaan. Bagi mengelakkan tindakan mereka ini diragui dan dikesan pihak berkuasa, mereka kemudian mengecat semula teksi tersebut. Ahli keluarga mangsa mula risau kerana mangsa tidak pulang ke rumah seperti kebiasaannya. Ahli keluarga cuba menghubungi mangsa beberapa kali, namun tiada jawapan. Kira-kira 3 hari kemudian, ahli keluarga mangsa membuat laporan polis menyatakan mangsa tidak pulang selepas keluar dari rumah pada hari kejadian tersebut berlaku. Sehari selepas laporan kehilangan mangsa dibuat, pihak polis telah melancarkan gerakan dan menemui teksi milik mangsa yang dinaiki 2 orang remaja. 2 remaja tersebut ditahan polis dan setelah disoal siasat, mereka berdua merupakan suspek dalam kes ini. Penahanan 2 suspek ini telah membawa kepada penahanan 2 orang lagi rakan mereka yang terlibat. Akhirnya, keempat-empat suspek telah diberkas polis. Suspek mengaku telah menyamun wang sebanyak RM220 lalu membunuh mangsa sebelum melarikan teksi milik mangsa.
Salah seorang suspek kemudian membawa polis ke tempat mangsa ditanam. Tempat mayat mangsa ditanam digali semula dan mayat kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Pakar patologi mengesahkan mangsa mati akibat asfiksia, iaitu kekurangan oksigen disebabkan masalah pernafasan akibat tekanan di bahagian leher. Keempat-empat suspek bernama Joy Felix, Nikli Felix, Mazlan Anong dan Bon Jovi Mahmud telah didakwa atas kesalahan membunuh Chin Kin Fui, 42 tahun, pada 14 Mac 2012 kira-kira jam 10.30 pagi bertempat di Jalan Padas Valley, Beaufort, Sabah. Selepas itu, kesemua suspek menanam mangsa di kawasan pantai Sawangan, Kuala Penyu. Kesemua suspek ditahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Kesemua suspek merupakan warga asing Filipina dan mereka berumur antara 16 hingga 19 tahun ketika kejadian berlaku. Suspek bernama Joy Felix beralamat tinggal di Kampung Marintaman, Sipitang, manakala 3 lagi yang lain beralamat tinggal di Kampung Muhibah, Beaufort. Ketika dihadapkan ke Mahkamah Tinggi pada 2 April 2012, hanya Joy Felix sahaja dibawa ke mahkamah, manakala 3 lagi tertuduh yang lain berada dalam tahanan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah memasuki Malaysia. Bagaimanapun, kesemua tertuduh dihadapkan ke mahkamah secara bersama pada tarikh sebutan semula kes, iaitu pada 16 April 2012. Di akhir kes perbicaraan pada 26 Mei 2014, Mahkamah Tinggi memutuskan Joy Felix telah didapati bersalah membunuh mangsa dan dijatuhkan hukuman gantung mandatori di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, manakala Nikli Felix, Mazlan Anong dan Bon Jovi Mahmud mengaku bersalah atas kesalahan melakukan samun berkumpulan menyebabkan kematian di bawah Seksyen 396 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara 30 tahun atau gantung sampai mati. Peguam bela kepada Joy Felix kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan, peguam bela mengatakan Joy Felix sepatutnya didakwa mengikut Seksyen 396 Kanun Keseksaan, iaitu samun berkumpulan menyebabkan kematian kerana kesalahan itu dilakukan bersama dengan beberapa orang. Menurutnya, hakim terkilaf kerana tidak mempertimbangkan elemen niat dalam kejadian itu. Menurutnya lagi, Joy Felix menjadi pucat apabila mengetahui mangsa mati. Ini kerana rancangan awal mereka adalah untuk melepaskan mangsa selepas merompak. Peguam bela berhujah hakim perbicaraan gagal mempertimbangkan bukti mengenai keadaan fikiran tertuduh yang sedang panik pada kejadian berlaku. Tambahnya, ketika pergelutan berlaku, Joy Felix memilih membuang pisau yang dipegangnya, sebaliknya hanya menumbuk mangsa. Timbalan pendakwa raya pula membidas. Hakim perbicaraan memutuskan dalam penghakimannya terdapat elemen niat di dalam kes ini. Tekanan yang disebabkan oleh ikatan pada leher seseorang boleh mengakibatkan kematian. Peguam bela tertuduh menyatakan merujuk kepada bukti patologi, punca kematian mangsa adalah disebabkan asfiksia akibat tekanan di bahagian leher, namun tiada bukti yang kukuh. Peguam bela menambah hakim perbicaraan juga gagal mempertimbangkan tertuduh tidak pernah bersekolah dan hanya bekerja sebagai buruh bersama bapanya. Peguam bela menegaskan Joy Felix tidak mempunyai pengetahuan yang tindakannya itu akan menyebabkan mangsa sesak nafas dan kemudiannya menyebabkan kematian. Jadi, tertuduh tidak boleh dihukum atas kesalahan membunuh. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan menolak ujahan peguam bela tertuduh. Seksyen 300(D) Kanun Keseksaan menjelaskan bahawa pengetahuan yang tindakannya mesti dalam semua kemungkinan akan menyebabkan kematian. Fakta jelas menunjukkan tindakan Joy Felix yang menjerut leher mangsa dan berkali-kali menumbuk muka mangsa adalah faktor penting bagi membuktikan yang tertuduh tahu tindakannya itu boleh menyebabkan kematian. Apa yang perlu dibuktikan bukanlah niat, tetapi pengetahuannya bahawa perbuatannya mesti dalam semua kemungkinan menyebabkan kematian, merujuk kepada kes Abdul Aziz Muhammad Sharif lawan pendakwa raya. Walaupun Joy Felix mengatakan yang dia tidak mempunyai niat membunuh mangsa kerana hanya ingin memastikan mangsa tidak melawan, tetapi tindakan tertuduh itu sudah menunjukkan ada kemungkinan yang jelas akan menyebabkan mangsa mati.
Joy Felix tidak berniat untuk membunuh mangsa pada mulanya kerana dia hanya ingin merompak taksi tersebut, tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan adanya perbuatan membunuh telah dilakukan. Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Yang Amat Arif, Datuk Muhammad Zawawi Saleh, Tuan Vernon Ong Lam Kiat dan Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham telah menolak rayuan tertuduh dan memutuskan Joy Felix kekal bersalah kerana membunuh mangsa. Hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh dikekalkan. Kes ini kemudian dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Belum sempat pihak pendakwaan mengemukakan hujahannya, hakim telah memutuskan tertuduh kekal bersalah dan wajar dihukum gantung sampai mati. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Yang Amat Arif Tan Sri Muhammad Rauf Sharif, Tan Sri Wira Ahmad Haji Ma'aruf, Tan Sri Hassan Lah, Tan Sri Abu Samah Nordin dan Datuk Wirah Aziah Ali sebulat suara membuat keputusan itu terhadap Joy Felix. Mahkamah berpendapat tiada sebab mengganggu dapatan penghakiman mahkamah rendah. Dengan itu, sabitan terhadap tertuduh dikekalkan.